Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sila ke muka surat 406 ayat 20 hingga 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada. Qul inni lan yujirani minallahi ahad. Walan ajida min dunihi multahada. Illa balaghan min Allahi wa risalatih. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Hatta idza ra'aw ma yu'adun فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. صدق الله العظيم. Silakan ke surat 405, satu ayat lagi kita belum selesai. Masih lagi kita dalam ayat-ayat daripada surah Al-Jin yang keseluruhannya membicarakan tentang makhluk jin dan hubungannya dengan manusia dan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya kumpulan jin itu menyatakan lagi keadaan mereka apabila mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membaca Al-Quran dalam salatnya. Katanya wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah, siapa hamba Allah yang dimaksudkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri mengerjakan ibadat kepadanya, kepada Allah, mereka hampir-hampir menindih satu sama lain, mengerumuni Nabi. Ini satu alam jin yang kita tidak boleh lihat dia. Bila Nabi membaca Al-Quran, dia terpegun mendengar tentang susunan ayatnya yang sangat baik dan menyatakan sesuatu yang mereka tak pernah dengar. Lalu mereka mengerumuni Nabi dan bertindih-tindih antara satu dengan lain. Alamnya mereka, makhluk jin sangat cintakan kepada Al-Quran Al-Karim yang dibaca. Bagaimana pula dengan sebahagian yang lain? Sebahagian yang lain seperti dinyatakan dalam ayat sebelum ini, wa anna minna salihuna minna duna zalik. Ada di antara kami yang orang yang salih
jin yang saleh dan jin yang tidak saleh. Mana ada yang malah ada yang mukmin dan ada yang qasid. Qasid maknanya jin kafir. Kumpulan jin ini terpesona dan kagum dengan Al-Quran, lalu mereka datang mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertindih-tindih dan berhimpit-himpit antara satu sama lain kerana mereka ingin mendengar apa yang dibaca oleh Nabi. Ayat ini, keadaan ini juga jelas menunjukkan bahawa kalaulah Nabi baca itu sesuatu yang direkanya sendiri ataupun yang dibuat-buat oleh manusia, tentu jin tidak akan datang mengerumuninya, tak akan datang. Jadi dia mengerumuni antara satu dengan lain menunjukkan bahawa perkara ini tak pernah dengar, jin tak pernah dengar. Dan apabila mereka dengar, mereka sudah berubah sikap. Taksirul Quran, kesan daripada Al-Quran, perubahan yang berlaku kepada jin cukup besar. Jadi perubahan ini adalah merupakan satu mukjizat. Antara mukjizat Al-Quran yang begitu banyak, Al-Quran boleh memberi satu kesan yang luar biasa kepada mereka yang mendengarnya. Sama ada makhluk manusia atau makhluk jin, bukan hanya di kalangan jin saja. Di kalangan jin, malah di kalangan jin pun ada yang kafir dan ada yang merasakan terkesan dengan Al-Quranul Karim. Kalangan manusia juga ada yang begitu. Justru itu ayat-ayat Al-Quran apabila dibaca tidak khusus kepada mana-mana ayat, tetapi apabila dibaca kepada pesakit, kepada orang yang berbagai-bagai keadaannya, akan terkesan kepada mereka. Kalaupun tidak banyak, sedikit-sedikit itu pastinya ada. Apabila kerap dibaca, kesan juga lebih kerap, lebih datang kepada lebih banyak, terkesan dengan Al-Quranul Karim. Dengan bahasa lain kita sebutnya keberkatan Al-Quran. Setengah mufassirin menafsirkan ayat ini dengan orang kafir yang datang berkerumun ketika Nabi sedang salat untuk bertindak jahat terhadapnya, tetapi Allah peliharanya pelihara Nabi daripada kejahatan mereka. Perkataan kumpulan jin ini dihadapkan kepada kaum mereka, kaum jin, untuk menyatakan kehairanan mereka terhadap tindak tanduk kaum musyrikin itu. Tafsiran pertama jadi lebih munasabah dengan siak, dengan kedudukan ayat, dan lebih sesuai dengan penceritaan Al-Quranul Karim. Jadi dua tafsiran ini, tafsiran yang pertama mereka datang kerana kagum dengan bacaan Al-Quran. Ada juga yang menyatakan mereka datang mengerumuni, bertindih-tindih antara satu dengan lain kerana mereka berniat jahat terhadap Al-Quranul Karim. Tapi tidak sesuai sebenarnya tafsiran yang kedua ini dengan rangkaian ayat sebelum. Pengajaran dan saranan berada di atas jalan dan istiqamah padanya mendatang banyak keberkatan seperti murah rezeki, aman, tentram dan makmur hidup, salah satu daripadanya. Yang kedua, jin mempunyai sikap yang berbeza-beza antara satu dengan yang lain setelah mendengar Al-Quran. Ada yang beriman dan ada yang degil. Yang ketiga, masjid dibina hanya untuk tujuan beribadat kepada Allah. Ia tidak boleh diguna untuk jin, untuk lain-lain tujuan seperti kempen politik dan aktiviti perniagaan. Tak boleh. Kita ulangi sekali lagi, dah kita sebut dah dahulu sebelum ini. Kemudian sila pergi pulanya kepada muka surat 407 menegakkan risalah tauhid. 72-20 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah apabila diperintah supaya menjelaskan dasar bagi perutusannya, iaitu menegakkan akidah tauhid dan menolak segala rupa bentuk syirik. Ini tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangkaian ayat ini seolah-olah menyatakan penjelasan ini kepada makhluk jin
yang datang mengerumuni Nabi ketika Nabi menunaikan salat, seperti yang dibicarakan dalam pada awal surah. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bi rabbi wa la usyriku bihi ahada. Selalu baca bi rabbi itu tak betul. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya beribadat kepada Tuhanku semata-mata dan aku tidak mempersekutukannya dengan siapapun. Nabi beritahu kepada jin. Nabi beritahu kepada jin ini, kalau kita bertanya bahasa apa yang digunakan, adalah bahasa Arab lah, bahasa Al-Quran ini sebagaimana diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya dengan menyampaikan dakwah Nabi kepada mereka tentang akidah tauhid. Ayat ini membayangkan wujudnya cabaran besar dihadapi rasul-rasul dan pendakwah-pendakwah yang mengikuti jalannya, yang dihadapi oleh para rasul, iaitulah menegaskan akidah tauhid ini kepada makhluk jin supaya mereka tidak mempersekutukannya. Jadi makhluk jin ini pun masalah besar yang ada pada mereka ialah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengisytiharan ini datang selepas pengisytiharan kumpulan jin kepada kaumnya, iaitu pada ayat 20 terdahulu yang menegaskan bahawa mereka tidak mempersekutukan Tuhan dengan sesiapa pun. Pengisytiharan ini merupakan kata sepakat yang dicapai antara jin dan manusia. Barang siapa menyeleweng daripada pengakuan ini, bererti dia terpencil daripada jalan yang disebut dalam ayat 16 yang lalu. Tadi bicarakan wala usyriku bihi ahada dalam ayat berapa, ayat 20, ayat yang menyatakan bahawa agama ini agama tauhid. Billah kalau kita balik semula, ayat dulu menyatakan linaftinahum fihi wa man yu'rid 'an dzikri rabbih yasluku 'adzaban sa'ada. Dahulu 21 dakwah ini berbeza, ajaran agama berbeza dengan ajaran agama lain. Ini dakwah Nabi SAW. Ajaran ini mengasaskan ajarannya pada usaha sendiri, bukannya pada angan-angan sebagaimana dalam setengah ajaran yang menyerahkan kuasa pengampunan itu kepada manusia dan seumpamanya dengan membuat bayaran tertentu. Ajaran ini menolak sama sekali adanya orang tengah sebagai wakil bagi mengadakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat qul inni la amliku lakum qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada menunjukkan bahawa ajaran Islam sama ada kepada jin ataupun kepada manusia menolak sama sekali adanya orang tengah. Ada orang tengah yang dibayarkan kepadanya untuk mendapatkan sesuatu pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang menggunakan khidmat jin adalah satu kesalahan yang sangat besar. Kesalahan yang sangat besar. Kerana itu satu amalan yang bertentangan dengan akidah tauhid yang diajar kepada makhluk jin sendiri. Tetapi ada makhluk jin yang rela dirinya dijadikan pengantara di antara manusia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin berbuat demikian sebagaimana dikatakan oleh manusia. Manusia salah dan jin juga salah mengikut agama yang mereka pegang sendiri, mengikut akidah yang mereka pegang sendiri jika yang disampaikan oleh Nabi kepada mereka. Qul inni la amliku lakum darran wala rasada. Katakanlah lagi wahai Nabi Muhammad kepada jin, tersampaikan kepada mereka, sesungguhnya aku tidak berkuasa mendatangkan sebarang mudarat dan tidak juga berkuasa mendatangkan sebarang kebaikan bagi kamu. Tak ada makhluk manusia tidak mempunyai kuasa untuk menentukan kebaikan dan kemudaratan. Pengisytiharan ini merupakan kemuncak tauhid dan dalil ketulusan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada Rasul sendiri. Nabi bukannya orang tengah
yang boleh diminta melaluinya sebarang manfaat dan mudarat. Tak ada daripada Nabi. Jadi banyak amalan yang kita lakukan, dan amalan itu syirik. Kita minta izin dengan jin dahulu, kita minta jin berbuat sesuatu, sebagaimana orang jahiliah dahulu apabila mereka bermalam di tengah-tengah padang pasir, mereka meminta daripada jin supaya mengizinkan kepadanya, izin untuk mereka berhenti bermalam di tempat-tempat tertentu. Jadi demikian juga dalam hutan dan sebagainya. Sekalipun jika jin itu sendiri ada, dan jin itu sedia melakukan apa-apa yang tidak baik kepada manusia, maka jangan bermohon kepada mereka, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah yang tulus, ikhlas kepada Allah. Kemudian seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja tidak mampu memberi manfaat dan mudarat kepada orang lain, bahkan dirinya sendiri pun tidak mampu dilindunginya. Nabi sendiri dirinya tidak mampu dilindungi. Oleh itu sangatlah salah jika ada manusia meminta perlindungan daripada jin dan manusia, atau selainnya, selain jin dan manusia, selain daripada Allah. Semuanya tidak boleh memberi apa-apa kesan selain daripada merosakkan akidah kita. Kerusakan akidah malangnya kita tidak tahu. Kerusakan akidah kita merasakan tak ada apa-apa pun, tak ada beza pun. Orang yang rusak tak rusak akidah. Padahal merosakkan akidah ini boleh mengeluarkan seorang daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Qul inni lan yujirani minallahi ahad wa lan ajida min dunihi multahada. Katakanlah lagi wahai Muhammad, sesungguhnya aku tiada sesiapa pun yang dapat melindungi diriku, Nabi, daripada azab Allah, dan aku tidak akan mendapat tempat perlindungan selain daripadanya, selain daripada Allah. Jadi kalau Nabi pun menyatakan begitu, mengapa kita tinggal Nabi sebenarnya dalam memohon sesuatu kepada Allah? Nabi jika tidak dilindungi oleh Allah, dia akan mengenal apa-apa pun. Nabi pernah kena sihir disahirkan oleh Yahudi, namanya Labid Al-A'sam, nama Yahudi itu. Kesihir Nabi. Lalu Nabi SAW sedikit sebanyak terkesan dengan amalan sihir itu. Tetapi tidak boleh disalahfaham bahawa tugas Nabi untuk menyampaikan dakwah yang benar kepada manusia, perkara itu tidak terjejas, tetapi kesihatan Nabi terjejas disebabkan dia terkena sihir. Inilah keadaan, inilah akidah tauhid yang cukup hebat, akidah yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Inilah akidah yang menjadikan mereka berani menentang sebarang usaha dan kuasa-kuasa yang menjurus kepada syirik, dan inilah tawakal yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan multahada artinya tempat selamat yang sempit, multahada. Perkataan ini diambil daripada kata-kata dasarnya lahdun, lahad, kubur. Multahada itu kata itu terbitnya perkataan lahad, yang menyelamatkan mayat daripada ditimpa tanah apabila kuburnya ditimbus. Itu lahad namanya. Dalam akidah ada akidah namanya ilhad. Ilhad ini suatu garisan yang sangat sempit, ya, sangat halus, membezakan di antara manhaj Islam dengan manhaj syirik. Membezakan di antara dua ini namanya ilhad. Ilhad itu satu garisan kecil dan sempit. Jadi untuk memohon perlindungan hanya kepada Allah saja, tapi jangan meminta kepada yang lain. Ini amat halus perbezaannya, batasnya sangat halus. Ayat menafikan sama sekali bahawa syaitan boleh berbuat sesuatu sebenarnya jika kita tidak minta ataupun kita minta daripadanya. Dia tidak boleh berbuat apa-apa. Tetapi yang kesannya syiriknya sangat besar. Jadi berdapatlah kita sahkan bahawa kita minta khidmat bomoh pun satulah juga khidmat bomoh
Bomoh bukan semua bomoh. Kalau kita sebut bomoh ni, ada yang bomoh yang betul dan yang baik dan yang tak baik. Bomoh boleh memberi khidmat kepada kita. Dia boleh pagar rumah kita, dia boleh pagar pejabat, dia boleh pagar kebun, dia boleh pagar, habis dia pagar. Tapi berapa lah, tengoklah dulu dia nilai lah pula 2,5% ke dia punya khidmat. Adalah pula ini bukan saja satu kesalahannya kesalahan meruntuhkan akidah kita, tapi dia boleh meruntuhkan ekonomi kita. Kita kena upah dia banyak pulanya. Sebenarnya dia tidak boleh berbuat apa-apa. Jadi keadaan ini dia boleh menimpa bagi semua orang. Semua orang, kadang-kadangnya bukan saja orang miskin dia terpaksa mencari wang, orang kaya pun kena juga peluang bagi mereka mendapat sesuatu daripada dengan jalan menawarkan khidmat-khidmat yang tidak berasas. Kemudian ayat 23 Nabi SAW menjelaskan peranannya sebagai Rasul utusan Allah, iaitu hanya menyampaikan amanah kepada manusia. Dia bukan sekutu kepada Allah, Nabi tidak sekutu kepada Allah, dan bukan juga penjamin yang mampu mengampun dosa, tetapi hanya penyampai amanah Allah dan wahyunya. Illa balaghan minallahi wa risalati, kecuali aku tidak berkuasa melainkan menyampaikan wahyu daripada Allah dan perintah-perintahnya saja, dan tak lebih daripada itu. Inilah kejujuran, ini dia keikhlasan dalam menjalankan dakwah ini. Jadi jika ada sesuatu yang tersirat di sebaliknya, maka itu menyeleweng daripada amalan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa anna risalatihi, kata jamak perkataan risalatun mufrad, risalat jamak. Penggunaan kata jamak di sini bagi tujuan menyatakan bahawa perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lanjutan kepada perutusan nabi-nabi sebelumnya. Perutusan nabi-nabi pada hakikatnya adalah merupakan pelengkap antara satu sama lain. Perutusan Nabi mulai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi dan terus kepada nabi-nabi yang sebelumnya, perutusannya sama antara satu dengan lain. Sama dari sudut tauhid, tetapi daripada sudut syariah pula ada sedikit perbezaan mengikut zaman, mengikut kesesuaian masa. Tauhid, itulah dia tauhid yang dipertahankan oleh Nabi Ibrahim, yang disampaikan oleh Nabi Nuh, dan yang diasaskan oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam, yang dilahirkan pada zaman sebagai bapa kepada manusia. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya disediakan baginya. Barang siapa yang menderhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya disediakan baginya neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini ancaman yang sangat besar sebenarnya bagi mereka yang mempercayai khidmat jin yang salah, yang suka mengancam akidah manusia. Ini adalah amaran dan kecaman terbuka kepada orang-orang yang menderhakai Allah dan Rasulnya dengan mengikut nafsu dan pemimpin-pemimpin yang jauh menyeleweng daripada jalan Allah. Perlu diingatkan juga bahawa pelaku dosa besar tidak dihukum sebagai kafir yang keluar daripada agama Islam. Mereka diistilahkan sebagai mukmin yang derhaka atau fasik. Tetapi mereka yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala namanya syirik, bukan fasik. Seorang yang melakukan dosa besar, tetapi dia masih Islam, dia tetap Islam walaupun dosa besar, namanya fasik. Tapi mereka yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tinggi, namanya musyrikin. Orang ini orang kafir, musyrik.
Perlu diingatkan juga bahawa pelaku dosa besar tidak dihukum sebagai kafir yang keluar daripada agama Islam. Mereka diistilah sebagai mukmin yang derhaka atau fasik. Menurut akidah ahli sunnah, seseorang yang mentauhidkan Allah dan menunaikan salat dengan menghadap ke arah kiblat umat Islam, jika melakukan dosa sama ada kecil atau besar, maka dia tidak dikira kafir. Urusannya terpulang kepada Allah, sama ada memaafkan dosanya atau mengenakan azab untuk seketika kemudian membebaskannya. Ini hukum ahli sunnah wal jamaah terhadap mereka yang melakukan dosa besar. Oleh kerana itu harus kita bezakan di antara dua kesalahan ini. Kita ringankan orang yang melakukan syirik, satu kesalahan itu tidak boleh ringankan. Kemudian kita besar-besarkan mereka yang melakukan dosa besar, tetapi kita memperkecilkan kesyirik dengan anggapan bahawa ini tanggungjawab pribadi. Salah sebenarnya. Orang yang melakukan dosa besar, dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosanya itu. Manusia tidak boleh hukumnya. Dalam hadis menyatakan, kalau anda melihat seorang itu pemimpin utamanya, anda tidak boleh bertindak terhadapnya selagi dia menunaikan salat dan menghadap ke arah kiblat ini. Itu prinsipnya. Dia salat ke? Dia salat. Dia menghadap kiblat ketika beribadat. Itu hukuman akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya untuk dimasukkan. Kalau hukuman itu untuk dimasukkan ke neraka, maka ke neraka lah untuk seketika akan diselamatkan pula. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah yang tulen, akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi oleh yang demikian, kita seharusnya akidah ahli sunnah wal jamaah ini perlu dipertahankan. Kita tidak boleh dengar cerita-cerita daripada luar sebenarnya yang boleh menggugat keselamatan masyarakat dan masalah negara, juga boleh membawa kepada sesuatu yang buruk. Prinsip utama ialah dosa besar adalah dosa besar. Tak ada siapa pun yang boleh meringankan dosa besar, tapi syirik lebih besar daripadanya lagi. Hukumnya murtad dan hukumnya dibunuh menurut hudud dalam Islam, menurut hukum hudud. Apabila sampai kepada tahapnya yang boleh dikenakan hukuman bunuh, maka bunuh orang musyrik, orang Islam yang keluar agama. Tapi orang yang mencuri setinggi-tinggi menurut mazhab Syafi'i dan mazhab 4, potong tangan, pergelangan tangan. Syiah kata tidak, tangan ini anggota sujud. Kita sujud mestinya kita kenakan sujud 7 anggota. Tapi kalau potong tangan, artinya kita potong anggota sujud, kata Syiah. Oleh demikian potong satu sendi saja daripada jari tangan. Jari tangan satu sendi saja, tangan tidak, katanya. Sebabnya as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Potong tangan mereka. Mana ada banyak tangan, yang ada banyaknya sendi-sendi tangan. Sendi tanganlah kata mereka yang boleh dipotong. Kemudian seterusnya 72-24, hatta idza ra'au ma yu'adun. Allah Subhanahu wa taala a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka wahhab. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.